Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat kepada semua penonton dan juga subscriber. Selamat berpuasa untuk semua umat Islam yang menonton. Ya, pada yang bukan Islam, tak apa, makan macam biasa. Baik, pada yang belum subscribe, menyebutlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini tentang kesilapan semasa permohonan ya. So dalam video ni aku nak jelaskan ya serba sedikit jenis kesilapan yang perlu korang bimbang dan jenis kesilapan yang korang tak payah nak bimbang sangat. Ya. Jom kita mulakan. Okey, permulaannya aku nak share dengan korang apa bendakah kesilapan yang korang tak payah nak bimbang sangat. Maksudnya benda itu terjadi dan korang tak perlu nak memikirkan yang bukan-bukan. Tunggu saja tarikh semakan nanti ya. Yang pertama ialah soalan survey. Ada dua soalan ya. Bagi anda memohon, korang akan mendapati ada dua butir soalan yang ditanya ya. Nak buat apa dengan duit tu? Adakah duit ni boleh membantu anda apa semua dan sebagainya. Dua soalan. Jadi soalan itu ialah soalan untuk Kementerian Kewangan membuat survey. Jadi kalau korang tekan dekat mana-mana sekalipun, sekiranya korang untuk menambah modal perniagaan ke apa saja pun asalkan korang menjawab soalan tu, tak jadi masalah. Jawablah apa pun sebab memang soalan itu siap dengan pilihan jawapan. Pilih saja yang mana satu Itu ialah lebih kepada soalan yang berbentuk survey. Bukannya soalan yang menentukan sama ada akan lulus ataupun tidak. Yang penting korang jawablah soalan tu, jangan biarkan ruangan tu kosong. Jadi tak perlu risau sangat tentang soalan tu. Okey. Error yang kedua. Kita nak kata error tu mungkin error lah sebab bukan kita yang silap tapi error daripada sistem. Iaitu di bahagian yang sebelum pengakhiran itu ada tertera saya bukan robot untuk mengesahkan pemohon itu bukanlah robot. Banyak yang berlaku apabila mereka nak mengesahkan yang mereka bukan robot, bukan Robocop dan sebagainya, stuck kat situ. Berhenti dekat situ. Dan tiba-tiba boleh shutdown pula dan berlaku. Jadi untuk pengetahuan korang situasi yang macam itu pernah berlaku pada aku sendiri semasa permohonan iLestari dan iSinar. Kalau tak salah pula iSinar. Kesilapan itu berlaku. Dan aku pun cuak juga, kenapa jadi macam ni? Aku pun risau tak lulus. Dan aku menelefon ke pihak KBSP. Masa tu ada talian hotline dia. Aku masih ingat lagi ada talian hotline dia. Aku call ke hotline tu dan aku tanya apa yang berlaku pada aku. Dan selepas pihak pegawai KBSP yang menjawab panggilan itu membuat semakan, dinyatakan permohonan aku sudah pun diterima. Walaupun aku tidak mengesahkan aku ni bukan robot. Itu dah cerita dia. Jadi tak perlu bimbang bagi yang mengalami situasi nak tekan robot, saya bukan robot itu tak perlu risau. Permohonan insya-Allah akan diterima. Dan untuk lebih kepastian, jemput-jemputlah menelefon ke lembaga hasil pula, ke KBSP untuk lebih confirm. Tapi bagi aku tak perlu risaulah sebab aku pernah mengalami situasi itu dahulu. Okey, sekarang kita pergi pula apakah perkara kesilapan ataupun error yang kita perlu bimbang dan kita perlu follow up dengan cara menelefon segera. Yang pertama yang berkaitan dengan OTP one time password. Okey. Bagi yang tak menerima OTP, memang korang tak boleh nak buat permohonan. Dan ada sesetengah yang berlaku menerima OTP tapi OTP itu dikatakan tidak sah. Maka perlu menelefon segera untuk memastikan apakah sebenarnya yang berlaku. Agak pelik sebab korang terima OTP, nombor telefon korang berdaftar dengan sistem KWSP, tapi OTP yang korang terima tu tidak sah. Jadi error yang macam ni korang kena buat susulan yang segera untuk memastikan permohonan itu diterima. Itu yang pertama yang perlu diambil berat. Okay. Dan yang kedua pula ialah sekiranya korang ada menukar nombor akaun bank tukar bank lain. Contoh dulu pakai Maybank, sekarang tak nak pakai Maybank, pakai RHB Bank sebagai contoh tapi malangnya korang tersilap masukkan nombor akaun bank yang baru dan korang hantar semua submit cantik lah. Tapi ada kesilapan nombor tu, katakanlah 2 digit ataupun 1 digit yang terakhir ataupun digit permulaan nombor akaun tu silap. Maka kesilapan itu nak tak nak korang kena follow up segera dengan cara menelefon. Buat masa sekarang ni tidak ada portal yang boleh untuk kita memperbaiki kesilapan itu. Nak tak nak kita kena telefon dan bertanya sendiri macam mana nak perlu buat, ataupun mungkin ada bantuan di dalam talian untuk menyelesaikan kemelut itu, ataupun kena tunggu selepas selesai pembayaran baru boleh adjust. Benda tu kena ambil pot. Dan yang kesilapan ataupun kita tak boleh panggil silap kita panggil error sebab mungkin kesilapan tu daripada sistem permohonan KBSP tu sendiri iaitu semasa kita sedang memohon tiba-tiba dia jadi hang, dia jadi stuck dan kita kena buat balik daripada semula. Okey, kalau mengalami masalah yang macam tu, buat semula. Tak salah, repeat. Repeat semula. Boleh je, repeat semula, buat permohonan yang baru. Jangan diam saja. Sebab apabila kita di tengah-tengah peringkat permohonan belum selesai lagi pun, dan tiba-tiba stuck,
hang ataupun shutdown cara tiba-tiba, maka buat permohonan semula. Tak salah pun buat. Ya, ada yang bertanya macam mana bang kalau saya dah buat permohonan 2 kali. Tak salah. Cuma kena pastikan permohonan yang kali kedua tu diterima dan korang akan dapat paparan yang yalah tertera nama korang. Ya, permohonan anda telah pun diterima, akan diproses dan pembayaran akan bermula 20 hari bulan. Contoh ayatnya. Dan korang boleh download PDF ya, statement yang menyatakan korang dah pun selesai memohon. Itu dia. Jadi jangan risau Ada benda yang kita perlu risau dan ada benda yang kita tak payah nak risau sangat. Kuat penjelasan yang ringkas ni boleh faham ya. Tapi walau apa pun, kalau korang ada sebarang kesangsian yang sangat tak munasabah yang korang rasa macam bimbang sangat-sangat, janganlah segan silu untuk menelefon ke hotline KWSP untuk bertanyakan tentang apa pun masalah korang ni. Jangan biarkan masalah ni membelenggu fikiran sampai berbuka hilang selera, muka moncong je. Setiap masalah tu ada penyelesaian dia. Kecuali melepasi umur kelayakan. Kalau atas 55 tahun, sorry to say, tak dapat. Tentang pembayaran secara PO pun boleh bagi yang muflis dan yang tidak mempunyai akaun bank, boleh buat secara PO payment order, arahan bayaran. Tapi macam biasa, PO lambat ambil masa dan hanya boleh ditunaikan di RHB saja. Ambil masa lah. Maksudnya kalau orang lain dah dapat seminggu, lepas tu baru orang dapat lepas seminggu. Macam itulah kisah dia. Baik, semoga sedikit perkongsian ini berguna kepada semua. Kita jumpa pada yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ramalan, bye bye.